Hai, Assalamualaikum. Tengah buat apa tu? Tak buat apa-apa. Jom tengok video siasat saya yang akan saya pertontonkan sebentar lagi. Jom. Tapi sebelum tu kita tak berkenalan lagi. Orang kata tak kenal maka tak cinta. Jadi, untuk mengajak anda mencintai saya, kan? Mencintai aktiviti yang akan saya lakukan sebentar lagi. Jadi, marilah kita berkenalan dengan saya dulu. Nama saya Noordin Syarah binti Azhar, mengambil jurusan Teknologi Kejuruteraan Telekomunikasi ataupun dikenali sebagai Bachelor of Engineering in Telecommunication, dan sekarang berada di semester 4 di Universiti Kuala Lumpur British Mission Institute. Apa? Korang tak tahu apa itu Universiti Kuala Lumpur British Mission Institute? Tak tahu apa beza Universiti Kuala Lumpur British Mission Institute dan Universiti Kuala Lumpur? Mari saya ceritakan. Universiti Kuala Lumpur merupakan universiti terkemuka dalam teknologi kejuruteraan yang ditubuhkan pada tahun 2002. Namun setakat tahun 2022, UniKL telah memperluaskan cawangannya ke seluruh Malaysia dan terdapat 12 cawangan setakat ini. Banyak kan antara cawangannya ialah UniKL Mestet, MFI, MIAT, MICAT, MIMAT, MITAT, MSI, RCMP, BMI, MIDI, BIS, MIIT. UniKL juga menawarkan sebanyak 130 lebih bidang di serata kampus seluruh Malaysia dan telah mengeluarkan hasil seramai 38,000 graduan setakat ini. Jadi, apa itu UniKL BMI pula? Universiti Kuala Lumpur British Mission Institute terletak di Batu Lapan Sungai Pusat Gombak. Terdapat beberapa kursus ditawarkan di UniKL BMI, antaranya ialah kejuruteraan elektrik dan elektronik, kejuruteraan teknologi telekomunikasi, kejuruteraan teknologi perubatan, kejuruteraan elektrik dan kejuruteraan elektronik. Selain itu, Universiti Kuala Lumpur British Mission Institute, para pelajar digalakkan untuk mengambil subjek community service ataupun lebih dikenali sebagai khidmat masyarakat. Dah tahu kan apa itu subjek community service ataupun lebih dikenali sebagai subjek community. Jadi, untuk subjek community service ini, saya telah ditugaskan untuk membuat satu video CSR yang dapat memberi manfaat kepada seluruh masyarakat, tak kira muda ataupun tua. Jadi, untuk video CSR kali ini, apa yang saya akan cuba kita tengok. Tajuk pilihan untuk video CSR saya ialah langkah penjagaan penanaman cendawan yang betul di rumah. Tanaman cendawan merupakan satu cabang aktiviti pertanian yang berada di bawah kategori tanaman berpotensi di mana ia telah diusahakan secara komersial sebagai satu industri baru. Terdapat pelbagai jenis cendawan di Malaysia, antaranya ialah cendawan shiitake, sisir, shimeji, enoki, tiram kelabu, tiram putih dan cendawan butang. Terdapat beberapa manfaat penanaman buah cendawan, antaranya ialah kualiti kebersihan cendawan yang terjamin, dan yang kedua dapat menjana pendapatan sampingan dengan hasil jualan cendawan, dan yang ketiga dapat memberi pengalaman baru kepada yang baru berjinak dengan bidang pertanian cendawan. Okey, hai. Jadi manfaat kita dah tahu, pengenalan cendawan pun kita dah tahu. Jadi apa yang kita kena tahu lagi lepas ni? Okey, jadi untuk kita tanam cendawan, kita kena ada bongkah cendawan dulu. Okey, bongkah cendawan ini anda boleh dapatkan di Shopee ataupun Lazada ataupun pusat pembuatan bongkah cendawan yang berdekatan dengan anda. Macam saya beli bongkah cendawan di pusat inkubator cendawan yang terletak berdekatan dengan rumah saya, iaitu pusat inkubator cendawan bumbung 5 kepala batas dengan harga RM2.50. Jadi kalau anda ingin dapatkan di Shopee ataupun Lazada, anda boleh dapatkan dalam lingkungan harga RM1.90 sehingga RM3.20. Jadi harga pun kita dah tahu. Jadi apa yang kita dah tahu? Jadi anda tertanya siapa yang sesuai untuk tanam bongkah cendawan ni dekat rumah? Siapa-siapa saja boleh tanam cendawan ni dekat rumah. Makcik pakcik yang duduk dekat flat nak tanam dekat luar rumah, tanam. Student yang duduk dekat asrama pun boleh tanam. Puan-puan dan tuan-tuan yang berkejaya juga nak tanam dekat rumah untuk jana pendapatan sampingan pun boleh. Mak abang yang dekat kampung nak tanam dekat halaman rumah pun boleh. Jangan risau, semua boleh. Setiap lapisan masyarakat, tak kira umur, tak kira warna, tak kira warna kulit, tak kira bangsa dan tak juga kira perbezaan kaum, siapa-siapa pun boleh tanam. Okey. Jadi apa yang lagi ni kita kena tahu untuk bongkah cendawan ni? Okey, jadi pengetahuan anda, satu bongkah cendawan ini boleh mengeluarkan 4 hingga 5 kali hasil pengunasan. Korang nak tahu apa itu hasil pengunasan? Nanti kita tunggu sampai hari yang kelima ataupun yang keenam. Kita tengok hasil pelunasan bongkah cendawan saya yang akan saya tanam dekat rumah nanti. Jadi apa lagi yang kita tahu? Selain itu, kita juga kena tahu suhu yang diperlukan ataupun suhu yang sesuai untuk kita tanam bongkah cendawan ni dekat rumah. Okay, suhu yang sesuai adalah 28 hingga 30 degree Celsius, ataupun perlukan kelembapan udara yang tinggi ataupun yang seeloknya waktu hujan. Okey, sebab apa kita tahu? Kita pernah dengar satu aforisma Melayu ada mengatakan bahawa bagai cendawan tumbuh selepas hujan, betul tak? Jadi untuk dapatkan hasil yang betul-betul tinggi ataupun hasil yang begitu-gitu banyak, jadi seeloknya kita pastikan suhu dan kelembapan udara yang sesuai adalah
pada waktu hujan ataupun redup sahaja. Dan selain itu, kita juga kena tahu bahawa bongkah cendawan ini tidak boleh diletakkan terus secara ke arah cahaya matahari. Sebaliknya, bongkah cendawan ini perlulah diletakkan di bahagian yang tidak secara terus ke cahaya matahari, sepertinya di bawah-bawah bumbung ataupun di celah-celah dinding ataupun tempat-tempat yang redup lah kita katakan. Okey, jadi apa lagi yang kita nak tahu pasal cendawan ni? Harga kita dah tahu, kat mana kita nak dapatkan pun kita dah tahu, sumber yang sesuai pun kita dah tahu, untuk siapa pun kita dah tahu. Jadi kita kena tahu apa yang kita nak tanam hari ni. Kita lihat tadi, cendawan kan ada banyak jenis, cendawan inoki, cendawan shiitake, cendawan shimeji. Jadi apa yang kita nak tanam hari ni adalah cendawan tiram kelabu, yang boleh katakan agak popular di kalangan masyarakat Malaysia kita yang memakan cendawan tiram kelabu. Okey, jomlah, cakap banyak-banyak pun tak guna, jomlah kita tanam. Oh my god! Wow! Okey, jom. Proses pertunasan bongkah cendawan. Alatan yang diperlukan bagi proses pertunasan ialah bakul, penyembur air, 2 helai tolak kecil dan bongkah cendawan. Jadi jom kita ke tempat yang sesuai untuk tanam bongkah cendawan. Jom. Kita dah sampai tempat yang sesuai untuk penanaman bongkah cendawan. Jadi kita di bawah bumbung. Ni kita boleh lihat kat sini. Okey. Jadi kita boleh siap untuk bongkah cendawan. Okay, yang pertama sekali kita keluarkan alatan-alatan ni. Lepas tu kita terbalikkan bakul ni untuk kita letakkan bongkah cendawan ni. Lepas tu kita letak pelapik dia. Pelapik ni adalah option, tapi untuk saya letakkan untuk kekalkan kelembapan cendawan. Lepas tu kita ambil penyembur air ni, kita spray dekat sini untuk bagi lembab-lembab sikit dekat bongkah cendawan tu. Okay, lepas tu apa yang kita kena buat adalah kita akan buka stopper ataupun capping bongkah cendawan. Jadi kita akan buka semua stopper ataupun capping bongkah cendawan ni. Kalau kita tengok kat sini akan tumbuh cendawan nanti akan keluar dari sini, pada mulut bongkah. Okay, lepas tu kita letakkan kat sini. Lepas tu kita semua tunggu air kepada dia. Jangan sebut terus kepada mulut bongkah untuk elakkan kulat warna hijau tumbuh dekat mulut bongkah. Teruskan semua. Semua bagi kelembapan kepada bongkah cendawan, bagi lembab. Okay, jadi kita letakkan kain yang kedua kat atas bongkah cendawan. Lepas tu kita sembur dia balik untuk bagi kelembapan kepada bongkah cendawan. Okay, jadi dah siap untuk proses yang pertama, iaitu penjagaan penanaman bongkah cendawan. Okay, jadi kita akan jumpa kembali setelah 5 hari. Seterusnya, proses penuaian. Alatan yang diperlukan untuk proses penuaian bongkah cendawan ialah bakul, pisau ataupun tangan bongkah cendawan. Okey, hai, jadi kita kembali kepada hari yang kelima. Jadi inilah hasil hari yang kelima selepas kita menjaga cendawan, bongkah cendawan yang betul. Jadi kita boleh tengok kat sini bongkah cendawannya. Okey, jadi untuk teman-teman semua, bongkah cendawan ni ataupun cendawan ini sudah bersedia untuk dituai. Okay, jom kita tengok. Jadi inilah hasil cendawan kita setelah 5 hari kita tanam. Cendawan sudah keluar daripada bongkah mulut bongkah cendawan dari sini. Kita boleh tengok kat sini dia punya cendawan tiram kelabu sudah keluar daripada ni. Okey, jadi bongkah cendawan ni sebenarnya sudah bersedia untuk dituai. Jadi jom kita tuai dia. Okey, hai, ini adalah proses penuaian yang kita akan buat sebentar lagi. Ada setengah orang akan buat pakai pisau untuk penuaian cendawan, tapi kalau ikut cara saya akan pakai tangan saja. Jadi jom kita buat proses penuaian. Dah selesai untuk penuaian cendawan yang pertama. Jadi seterusnya kita akan teruskan kepada penuaian cendawan yang kedua. Jom. Okey, jadi kalau yang ni tadi bongkah yang pertama, jadi inilah hasil bongkah kita yang kedua, iaitu bongkah cendawan tiram kelabu, masih cendawan tiram kelabu. Jadi jom kita tuai dia sikit-sikit. Okey, macam biasa kita pegang dia punya mulut bongkah. Tangan kiri kita pegang mulut bongkah, dan tangan kanan kita pegang dia punya ni. Okey, lepas tu kita goyang-goyang sikit, goyang-goyang sikit. Dan kita tarik pelan-pelan, goyang-goyang sikit. Okey, dah keluar dengan dia punya akar semua ni. Okey.
Okay, kita cucikan. And then kita masukkan dalam bakul. Bakul yang ada cendawan. Okay. Jadi, kita boleh letak kat sini. And then, ini adalah hasil cendawan kita. Cendawan ni boleh dimasak ataupun dijual untuk buat pendapatan sampingan. Okay. Jom kita masuk ke rumah masak. Dan proses yang terakhir adalah proses lepas penayaan ataupun lebih dikenali sebagai proses perhatan bongkah cendawan. Alatan yang diperlukan untuk proses perhatan bongkah cendawan adalah garpu atau sedia mangkuk yang berisi air garam bongkah cendawan, stopper atau keping yang diperbuat pada surat khabar dan getah. Okey, jadi kita akan teruskan kepada proses lepas penayaan. Mari Kak Siti tunjuk. Jadi garpu ni kita akan celupkan dia pakai siang ke hujung. Lepas tu kita akan masukkan ke dalam bongkah ni. Kita korek dia punya akar-akar yang tertinggal. Kita buang kat bawah. Pastikan buat di kawasan-kawasan yang berumput seperti ini. Okay. Kita korekkan dia punya akar-akar yang tertinggal. Dan kita guna air garam untuk cuci kuman-kuman yang ada dekat mulut bongkah. Akar-akar. Okay, sampai jadi macam ni. Okay, lepas tu kita dah balik. Kita ambil stopper. Dan kita tutup pakai stopper, ikat getah. Okay, jadi bila kita dah pasang stopper ataupun keping, dan kita kena rehatkan bongkah cendawan ini sehingga selama 7 hingga 8 hari untuk kita buka balik untuk mulakan proses penunaian yang kita lakukan pada hari yang pertama dahulu. Okey, dah siap 2 bongkah untuk kita rehatkan bongkah dan ditanam semula seperti hari yang pertama selepas 7 hari. Jadi jom kita rehatkan bongkah. Okey, jadi langkah penjagaan cendawan yang betul di rumah telah kita ketahui. Maka dengan itu, video CSR saya sudah berada di penghujungnya. Jadi apa yang terdapat simpulkan hari ini adalah penanaman bongkah cendawan ini di rumah amatlah harus dipraktikkan oleh segenap lapisan masyarakat sebagai salah satu hobi yang bermanfaat untuk dilakukan di rumah pada waktu lapang ataupun lebih kita katakan sesuai untuk dilakukan di era pandemik ini. Okay, jadi dengan itu saya berharap video CSR saya yang bertajuk langkah penjagaan cendawan yang betul di rumah dapat memberi manfaat kepada anda dan dapat membuka minda anda untuk lebih memanfaatkan tanaman cendawan di rumah. Dan juga saya ingin berterima kasih kepada pensyarah saya iaitu Seroy dan juga rakan-rakan sekelas saya dan juga ahli keluarga saya yang terlibat secara langsung ataupun tidak langsung dalam penggambaran video CSR saya pada ketika ini. Terima kasih dan semoga berjumpa lagi dan selamat Hari Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm gonna love you. 숨 쉬는 것처럼